السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. اللهم رب يسر ولا تعسر فإنك تيسر العسر واتمم بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شؤوننا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على كل حال. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia tuan-tuan imam, AJK pimpinan Masjid Darus Saadah, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, hadirin wal hadirat yang saya hormati lagi dikasih sekalian. Alhamdulillah bertemu lagi kita pada malam ini. Ini merupakan kurniaan Allah kepada kita. Allah pilih kita untuk buat sesuatu yang baik. Allah bagi kita laluan untuk menuju ke syurga, laluan yang mudah. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kita ni jadi orang yang baik, orang yang bagus, orang yang berjurus. Maka dalam hati kita ni ada kecenderungan untuk mendalami ilmu agama. Dalam hati kita ada satu keinginan yang berterusan untuk terus menerus mempelajari ilmu agama. Itu antara tanda-tanda orang yang nak diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah kepada diri dia. Ya, Alhamdulillah, jangan kita lepaskan peluang tersebut. Bila Allah dah bagi peluang pada kita, jangan lepaskan. Baik, kita masih lagi menggunakan kitab Bidayatul Hidayah. Kalau kitab yang warna ni, yang Rumi ni, kalau tak silap buka surat 2, betul kan? Maka dalam kitab ini saya akan sebutkan Bidayatul Hidayah supaya engkau cuba mengamalkannya, betul? Okey. Sambungan daripada dulu. Baik. Terlebih dahulu sama-sama kita beramal dengan al-ma'thurat yang pendek. Seperti yang biasa, doa pembenting perisai diri kita supaya kita sentiasa dipelihara oleh Allah dari sebarang wabak penyakit, perkara-perkara yang memudaratkan, daripada terkena bisa-bisa sama ada binatang yang melata di muka bumi ataupun yang berada di udara. Sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله، الحمد لله، wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa karamatihi fid darain. Amin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala keilmuan, kefahaman, pengamalan
seperti mana yang telah pun diperolehi oleh pengarang kitab ini. Maka dalam kitab ini saya akan sebutkan bidayatul hidayah, itulah permulaan jalan menuju hidayah. Perjalanan kita nak menuju kepada Allah, ataupun dalam maksud yang lain, kita ni hidup di dunia, kita nak capai satu matlamat yang besar, yang bersifat kerohanian kita ni, dari sudut kerohanian kita. Apa dia? Itulah keselamatan dunia dan akhirat. So keselamatan dunia dan akhirat ni tuan-tuan puan ada dalam Islam. Siapa yang nak selamat hidup dunia dan akhirat, dia kena ada pegangan agama. Agama mana? Agama Islam. Sebab inna dina indallah al-Islam. Tidak ada agama yang diradai, yang diterima, yang diradai oleh Allah, melainkan hanyalah Islam. Jadi Islam tu ada dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah jalan keselamatan kita. Jadi nak dapatkan kefahaman yang betul dan sebagainya, kita kena belajar. Nanti tujuan kita ada majlis ilmu tu. Tu kena kita selalu, orang kata apa, kena ada rasa cinta kepada para alim ulama. Kerana apa? Kerana alim ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka ada pewaris para nabi. Mereka ni membawa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah lah tuan-tuan puan yang mana ada keinginan dalam hati tu tak pernah putih untuk terus menerus istiqamah dengan majlis ilmu. Itu antara kebaikan yang sebenarnya besar dah tu. Rezeki besar untuk kita. Jadi bersyukur kepada Allah. Jadi syukur kita tu kita teruskan dengan istiqamah, terus menerus belajar. Bukan setakat belajar untuk kita dapat ilmu, tetapi kita belajar untuk dapatkan ilmu. Dengan ilmu tu kita nak amal. Dengan ilmu tu kita nak perbaik diri kita. Jadi tujuan kita belajar biar betul. Tujuan kita belajar bukan kerana kita nak tunjuk hebat. Bukan kerana kita nak bermegah dengan orang lain. Bukan pasal kita nak dapat sesuatu. Melainkan hanyalah kita nak dapatkan keredaan Allah. Okey. Jadi perjalanan permulaan jalan menuju hidayah ni maknanya kita nak pegangan agama yang ada dalam diri kita ni ada bagi satu kesan yang baik. Itulah tahap-tahap yang mana yang disebut sebagai at-taqwa, muttaqin, golongan yang bertakwa. Jadi kitab ni yang kita dok baca sekarang ni, dalam kitab ni dia mengandungi step tu pada anak tangga. Langkah demi langkah. Macam mana cara kita nak lagang hidup kita supaya akhirnya nanti di hujung sana tu nanti kita dapat mencapai satu stage, satu level, satu tahap yang disebut sebagai orang yang bertakwa, orang yang ada takwa. Takwa tu dalam hati. Jadi nak sampai ke sana tu kita kena amalkan beberapa perkara yang semua tu disebutkan dalam kitab ni. Jadi ini kitab ni adalah permulaan. Kitab ni adalah sebagai langkah mula kita. Kitab basic lah kita kata, kitab yang asas. Baik. Jadi dia kata dalam kitab ni dia akan sebutkan tentang permulaan jalan menuju hidayah. Maksud apa? Asas-asas langkah yang kita kena tahu, wajib kita tahu dan kita faham supaya apa? Sambung. Supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya dapat menguji hatimu. Ada dua benda. Dalam ayat ni dia bagi dua. Keyword dia yang pertama, apa dia? Cuba mengamalkannya pada dirimu. Ada pen, pensil, garis tu. Tu keyword yang pertama. Cuba mengamalkannya pada dirimu. Kita pasal apa? Kita sebagai orang yang baru nak belajar ni. Orang yang baru nak bertatih. Nak berjalan. Tak berlari lagi, baru nak bertatih. Bertatih ni apa dah? Jalan. Jalan tu lah. Jalan tu, belajar berjalan ni. Jadi kita kena cuba mengamalkannya. Apa maksud cuba? Cuba try ni, cuba try minum mayak ni, cuba try minum ubat ni, cuba try. Apa maksud cuba try? Cuba try pula. Sama tu. Maksud dia ialah benda tu belum tentu diterima oleh diri kita. Benda tu belum tentu kita akan dapat absorb 100%. Barangkali kita cuba, tak rasa tak mau. Tapi lepas tu cuba lagi. Itu kata cuba.
Cuba buat. Pasal belum tentu kita akan dapat. Buat tu terus istiqamah. Buat tu terus sedap. Tak tentu. Ada orang dia tak mau tom yam. Boleh lah contoh buat makan sikit. Saya dapat pula kan. Tom yam bukan semua orang mau tom yam no. Orang tak biasa makan dia tengok apa benda ni. Dia tak mau. Tapi orang kata cubalah. Dia pun ambil sikit. Asam. Dia kata ambil sikit buh dalam nasi putih kupu-kupu asap naik oh. Ambil sikit buh satu senduk tu buh. Dia pun ambil buh. Ambil nasi tu gaya-gaya tu makan. Dia rasa, rasa macam sedap. Nampak? Tadi dia hirup sikit dia rasa macam masam. Tapi bila lah ni buh dalam nasi dia rasa sedap. Dia pun kata ambil lah pula tu udang dalam tu. Udang galah. Udang galah. Ambil lah tu ketam ada ketam tom yam. Dia ambil yang tu pula buah atas nasi kat Allah dia kata, ni barulah piau, kau punya sedap. Lepas tu dia ambil dah, tambah dah, makan dah. Makan dah sedap, bukan takat makan melantak tu. Kenapa? Sedap. Tapi mula-mula tak sedap, masam. Nampak? Itu maksud cuba. Belum tentu kita kali pertama kita buat terus dapat. Belum tentu kita pertama kali kita buat tu terus kita rasa seronok. Tak tentu. Tapi kita kena cuba buat. Buat lagi. Usaha. Okey, itu keyword yang pertama, cuba mengamalkan apa yang kita baca ni, cuba amalkan. Tak dapat semua jangan tinggal semua, buat sebahagian. Okey, keyword yang kedua, gariskan tu. Supaya dapat menguji hatimu. Supaya dapat menguji hatimu. Jadi kita nak kena test diri kita, tengok tahap mana kita ni. Bila hati kita rasa seronok, itu tanda dia apa? Kalau hati kita rasa tak syok ni, apa belajar kitab ni nak kena buat yang mu, nak kena buat yang ni. Sat doanya tu, sat doa ni pula, sat doa tu pula. Ambil banyak sangat doa nak kena ngapai. Nak kena baca. Nak kena buat amalan tu, nak kena buat amalan ni. Banyak sangat amalan ni. Nampak? Di hati kita tu nak berkata. Apa hati kita akan berkata-kata? Apa komen yang akan keluar daripada hati kita bila kita duk baca kitab ni, bila kita duk telaah kitab ni, bila kita duk belajar apa yang isi kandungan kitab ni. Di situ ada tanda dia. Hati kita ni jenis hati yang macam mana. InsyaAllah. Okey. Sambung. Seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya. Ni kalau hati kita rasa seronok. Dan nafsumu mahu mengikuti arahannya. Kita senang, seronok nak ikut apa yang langkah-langkah yang ada dalam kitab ni. Dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Nihayah tu maksud dia penamat. Bidayah tu maksud dia permulaan, start. So ada start, ada finish. Ada mula, ada tamat. Jadi begitulah keadaan dia. Kita mula dengan kitab ni, nanti kita akan sambung dengan kitab-kitab yang lain. Mudah-mudahan kita akan sampai kepada penamat dia. Nihayatul hidayah. Hingga akan dia kata apa? Engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Jadi lautan Allah Ta'ala. Lautan ilmu Allah ni sangat luas. Itu namanya lautan ilmu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberi perhatian kepadanya, hati rasa tak syok baca kitab ni, dan nafsumu suka berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya. Dia rasa kalau boleh tu tak mau buat, tapi kadang-kadang buat pilah. dia orang kata apa? Hidup segan, mati tak mau. Hidup segan, mati tak mau. Nak kata apa? Hidup dia macam tak mau hidup, tapi tak mau mati. Macam tu. Nah kalau boleh tak buat, tak payah buat lah. Tak apa nak seronok kan. Okey. Berlambat-lambat dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Tuan-tuan, perempuan,
Pernah tak kita duduk, kita muhasabah diri, kita recall balik apa benda-benda yang sepatutnya kita tak buat tapi kita buat sebelum daripada ni. Kenapa kita buat? Kita renung-renung balik, kenapa aku buat? Padahal kita duk main mengaji, padahal kita duk dengar nasihat para alim ulama, padahal kita duk dalam majlis ilmu, padahal depan kita ada kitab, padahal kita dalam TV, radio pun duk dengar ceramah agama, padahal kita pun sembang dengan kawan tentang isu-isu agama. Tapi kenapa kita masih lagi terjebak dengan perbuatan maksiat, mungkar? Apa pasal kena buat, ada buat dosa juga? Di antaranya faktor dia ialah syaitan. Kita kena tipu dengan syaitan. Kena sehinggakan kita berasa benda yang kita buat tu benda kecil, benda tak ada apa sangatlah benda tu. Alah, kita ambil wuduk. Sekali kita ambil wuduk, habislah dosa tu. Nampak? Sekali lagi aku sembahyang sunat 2 rakaat rawatib qabliyah, habislah, hapuslah dosa tu. Pasal kan kita duk baca kan dalam kitab kata dosa-dosa kecil ni akan terhapus dengan amalan-amalan. Nampak? Ketika itu kita telah beremeh-temeh, kita telah bermudah-mudah dengan perkara dosa. Dosa tetap dosa, tak kira besar ataupun kecil, tetap dosa. Dosa ni maksud dia apa? Allah tak suka, Allah murka. Takkan kita suka Allah murka? Takkan kita rasa tak apa Allah murka? Nah, perasaan kita tu telah disantau oleh syaitan sehingga kita rasa tak apa. Kita sensitiviti kita tu habis. Sensitiviti kita tu tak ada. Kita rasa tak apa dengan dosa tu. Dengan alasan dosa kecil je. Dosa kecil je. Jadi itulah kita kena muhasabah diri kita lah. Muhasabah diri kita. Kadang-kadang kita duk belajar. Tapi itulah lah, orang yang belajar ilmu agama, cabaran dia lebih besar, lebih kuat, hebat berbanding dengan orang yang tak belajar ilmu agama. Jangan kita kata diri aku dah belajar agama, dah jamin dah selamat masuk syurga. Tak ada. Belum tentu lah. Belum tentu. Ya? Baik. Jadi kita kena tahu syaitan sentiasa nak cuba tipu kita. Dia akan buat macam-macam. Kadang-kadang berpuluh tahun kita kena tipu dengan dia. Tak sedap kata kita kena tipu. Tak sedap kata dia duk letak apa ni? Macam apa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada ni kawan saya cerita, dia kata ke zaman dulu kalau orang tu dia nak bagi unta ni berjalan laju, dia akan naik atas unta, nak bagi unta ni berjalan laju dan tak berhenti, dia akan letak makanan unta tu di satu hujung kayu, diikat. Macam mana anak abang? Dia akan letak kayu ni, macam pancing tu. Dia ada tali, dia buh ikatlah benda apa makanan unta tu. Lepas tu dia akan letak suar ke depan tu. Unta tu tengok makanan, so dia akan ligan makanan tu. Duk. Unta tu kalau jalan, mana boleh dapat? Bila duk suar ke tu, unta tu dah ligan. Jadi benda dia dah bawa orang tu berjalan, tak berhenti. Allah Ta'ala adakah betul ke tak betul ke Allah tapi dia kata macam tu keadaan dia bila depa ada sesuatu, orang kata apa, macam ada benda besar yang depa nak sampaikan dan tak boleh berhenti. Dan depa nak benda tu sampai cepat, maka depa akan buat macam tu sampai unta ni akan berjalan dan tak berhenti berhari-hari. Rehat pun tak, makan tak, apa tak. Dan biasanya bila sampai tempat tujuan, unta tu jatuh, mati. Dan dia dapat selesaikan tugas dia dengan cepat. Dia menang, istilah kita kata apa? Matlamat menghalalkan cara lah macam tu. Macam gitu. Jadi, kita ni, kadang-kadang, kena macam tu dengan syaitan. Tak tahulah. Saya renung diri sendiri lah. Dah tengok syaitan duk letak ke tu, dia kata ni dia umpan kita ni, dia umpan. Syaitan ni cerdik ke tak cerdik? Tak tahu nak kata. Okey, ketua dia siapa dah? Iblis kan. Iblis ni alim tak? Alim. Kita tak hidup lagi, kita tak muncul ke dunia ni, dia dah ada dah. Dia hidup dah. Nabi Adam diciptakan, dia dah hidup lama dah.
Dia buat ibadat dah, banyak ilmu dah dia tahu. Nabi Adam SAW dah wafat dah, dia masih hidup lagi. Dan Nabi semua dah wafat dah. Sampai Nabi terakhir Nabi SAW, dia tak mati-mati lagi, duk ada lagi. Bayangkan berapa banyak ilmu dia duk ada. Alim. Dia tahu segala macam benar. Nah, tapi alim dia tidak membawa ke syurga. Nampak? Ilmu yang ada pada dia tidak bawa ke arah kebaikan. Dia yang ni kita takut ni, ada ilmu banyak tapi ilmu tu tak bawa kita ke syurga. Ilmu tu tak memandu kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mau macam tu. Jadi dia akan pancing kita, terutama orang hak rajin mengaji, suka belajar ilmu agama, dengan apa? Dengan ilmu agama tu sendiri. Dia akan tune kita. Jadi hati-hati, kerana dia memang tak suka kita mendalami ilmu agama. Jadi tetapkan istiqamah diri kita dengan ilmu agama, terus menerus belajar, jangan rasa kita dah banyak ilmu dah, dan terus menerus beramal dengan ilmu kita, jangan rasa dah cukup dah ilmu kita. Jangan rasa dah cukup dah dengan amal kita tu. Kena rasa amal kita tu kurang lagi. Ilmu kita ni tak ada lagi. Kita rasa macam tu. Nah, dan kita kena, jangan dah rasa kita ni betul sangat dah. Apa yang pemikiran kita ni, kita kena selalu rasa ada lagi pemikiran kita ni yang mungkin tersalah faham dan sebagainya. Maka sebab tu kita akan terus menerus belajar lagi dan lagi. Sampai bila Ustaz? Sampai mati. Baik. Sambung lagi. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan, padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Ni lalu ni. Tutup kita, nampak kata bagus, tapi rupanya benda itulah maksiat. Tapi dia pandai tutup. Inilah kerja syaitan, iblis. Dajjal nanti pun buat macam tu kan? Benda yang tak elok dia akan nampak jadi elok. Benda yang elok nampak jadi tak elok. Benda yang benar nampak bohong. Benda bohong nampak benar. Itulah fitnah akhir zaman yang akan dibawa oleh Dajjal, Al-Masih Dajjal. Baik. Maka dengan itu syaitan telah berjaya memperdayakan engkau, dan ia telah berjaya mengumpulkan engkau bersama-sama dengan golongan yang disebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Surah apa tu? Surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kamu aku khabarkan dengan orang yang sebenarnya mendapat kerugian dalam usaha mereka? Siapa? Iaitu orang yang telah mensia-siakan perbuatan mereka dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka telah berbuat kebaikan. Aku ni sembahyang sunat banyak, aku tolong orang, aku banyak sedekah, aku banyak buat benda baik, berasa macam buat benda baik, tapi rupanya tak ada. Yang ni yang kita risau ni sepatutnya. Kita takut kita buat baik, rupanya tak diterima oleh Allah. Na'udzubillah min zalik. Tu apa doa Nabi ajak kepada kita? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabulah. 4 permintaan. 4 permintaan minta kepada Allah supaya dijauhkan kita, dihindarkan kita dari kena 4 benda ni. Pertama, minta jauh daripada ilmu yang tak ada manfaat. Tak disebut pun ilmu yang tak manfaat tu ilmu apa? Ilmu matematik tak manfaat? Tak pun. Ilmu tak bermanfaat bukan nama ilmu, tapi kita sebutkan sebagai ilmu yang kesan dia tu kepada kita kesan apa? Ada orang belajar ilmu tafsir, belajar hadis. Okey, belajar ilmu tafsir, hadis, Quran, mengapai dan sebagainya.
Tapi tiba-tiba dia tidak ada rasa bersalah melakukan dosa dan maksiat. Biasa ada je kes-kes, sebut kes ni tak syok. Kita tak syok sebut kes-kes ni. Sembang dengan kawan-kawan ni dah seminggu, 2 ni, sebulan. Dia kata habis balik nama-nama ustaz, nama-nama da'i, nama-nama orang yang bagus-bagus dengan sebab apa kan. Jadi ceritalah abang malas, kita tak suka benda tu sebut kan. Pada tahun 96 kalau tak silap saya, 96 ni cerita tahun 96. Dalam surah Abang ada keluar berita satu orang yang kerja bahagian pejabat zakat songlap duit zakat sebanyak 2 juta. 2 juta. Transfer daripada duit zakat dan ini, pejabat zakat ni, masuk dalam akaun dia. Kena tangkap. Bayangkan kalau orang tu bukan ada basic pengajian agama, bukan keluaran madrasah, sekolah agama, universiti yang ada kaitan dengan pendidikan agama semua ni, orang tak apa sangat. Tapi kalau kata ustaz, berita dia wow. Dia aura dia tu. Orang lagi nak baca. Ustaz ditangkap kerana tak syok. Pendakwah ni ditangkap kerana pendakwah ni dah kita rasa tuan-tuan kita kena inilah kadang-kadang itulah, kadang-kadang kita husnuzan lah. Kalau tak husnuzan pun kita tawakuf. Tawakuf tu apa? Jangan kita panjangkan dalam keadaan kita tak pasti sebenarnya ada kedudukan tu macam mana. Biarlah mahkamah menentukan. Ni kita pergi panjang cerita, aku dengar dia cerita gini, aku dengar benda ni, kita pula panjang lagi berita-berita. Ada sebahagian 10 benda kita tahu, duk cerita, padahal rupanya 4 saja betul. 6 lagi sensasi. Macam mana kita nak kutip balik tu yang kita duk tabak sebelum ni? Nak kutip tang mana? Dah terbang mata hala dah. Jadi kadang-kadang sengap itu lebih baik daripada kita banyak bicara. Baik. Jadi ada orang yang mana dalam dunia dia rasa dia buat baik banyak dah, tapi tiba-tiba bila sampai ke akhirat tengok tak ada apa pun amalan dia. Jadi ada orang macam tu, maka kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan kita daripada jadi orang yang sebegitu rupa. So antaranya Nabi ajak kita 4 perkara yang disebutkan dalam doa tadi. Pertama, minta jauh dari ilmu yang tak ada manfaat, minta jauh daripada amalan yang tidak diterima tu, minta jauh daripada apa tadi, min ilmin la yaf'al qalb, hati yang tak khusyuk, hati yang tak ada rasa ingatan kepada Allah, tak khusyuk. Yang keempatnya, minta jauh dari ilmin la yaf'al qalbin, daripada minta jauh daripada doa yang tidak mustajab. Kita nak doa kita, biarlah kita doa Allah terima kan. Kita nak macam tu lah. Sambung. Ketika itu syaitan sangat pandai mengajari engkau akan kelebihan ilmu. Dia syaitan dia sebut kepada kita, ilmu gini bagus ni. Kelebihan mana tadi? Kelebihan ilmu dan darjat para alim ulama, dan ia mengajari engkau beberapa kelebihan mencari ilmu yang telah disebutkan dalam hadis dan juga perkataan para alim ulama. Nasihat-nasihat alim ulama semua kita dengar, kita faham, kita tahu. Sedangkan syaitan dengan sengaja melupakan engkau daripada seumpama sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, man izdada ilma wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da, atau kama qala. Barang siapa yang bertambah ilmunya sedangkan hidayahnya, maksudnya amalannya tidak bertambah, maka ia hanya bertambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis-hadis yang sebegini rupa ni banyak je dalam kitab-kitab lain kita boleh jumpa. Dan derajat tu macam-macam. Ada yang dhaif, ada yang hasan, ada yang sahih. Yang maksud dia tu senada dengan ni. Jadi kita faham bahawa bila kita ada ilmu, kita mesti seiringkan dengan amalan.
Seiring sejalan dengan amalan. Seiring sejalan. Bisa dengar lah. Seiring sejalan. Okey, terus. Dan syaitan juga melupakan engkau dari sabdaan baginda sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, asyaddun nasi azaba yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Artinya, orang yang paling dahsyat seksaannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang alim. Alim ni maksudnya orang yang ada ilmu lah. Taknya kita nampak ketika kita baca orang yang alim, oh itu nampak, oh ni doktor ni, oh ni tok syekh ni syekhul ni, ustaz ni, kita nampak yang tu. Padahal kita yang ada ilmu ni, semua orang ada ilmu, tapi beza dia banyak atau sikit. So, orang yang ada ilmu apa dia? Yang tidak memberi manfaat akan dia oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya. Yang ni yang kata ilmu yang tak bermanfaat tadi. Keluaran Azhar, keluaran Morocco, keluaran daripada mana universiti yang apa yang kita sebut tentang pengajian Islam, ya itulah. Tetapi tiba-tiba, ilmu yang ada pada dia tu tidak menjadi panduan dalam hidup dia. Sebaliknya, gelap mata disebabkan habuan dunia. Gelap mata kerana ada tuntutan dalaman syahwatnya, sehingga menyebabkan dia dah terlupa apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang difirman oleh Allah Taala dalam Al-Quranul Karim. Dah habis lupa dah. Bukan dia tak belajar, bukan dia tak tahu, tapi dah telak ke tepi dah terpinggir dah dianak tirikan, diletak ke tepi. Manakala fokus dia dah ada apa? Kesenangan, kemewahan duniawi. Itulah kita kena selalu ingatkan diri kita. Cari dunia tak salah lah. Kaya tak salah, mewah tak salah, semua tu tak salah. Itu semua adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk kita capai kebahagiaan akhirat. Itu guna je alat-alat ni semua. Aircon lah, kenderaan kita, itu adalah bentuk-bentuk yang untuk kita makmurkan kehidupan kita supaya kita lebih senang beribadat kepada Allah. Bukannya kita jadikan ia sebagai keutamaan dalam hidup kita, sehingga kita nak kemewahan itu, kita rasai, kita nikmati, sampai kita lupa tanggungjawab terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap Islam, terhadap umat ini, terhadap kehidupan kita di akhirat nanti. Baik, banyak benda tu. Kita belajar ni bukan hanya untuk akhirat, tapi juga adalah dunia. Dunia ni penting tak? Penting lah. Sebab apa? Sebab nak masuk ke syurga, kena tengok amalan di dunia. Nak selamat dalam kubur, akan berdasar kepada amalan kita di dunia. Maknanya dunia ni penting. Dunia ni tersangat penting. Jangan kita sia-siakan hidup kita di dunia. Jangan kita bazirkan peluang untuk buat benda baik atas dunia ni. Setiap masa yang Allah Ta'ala bagi, semua tu dah peluang untuk kita buat persiapan, bekalan, perbeti keadaan kita dalam kubur nanti, perbeti keadaan kita di akhirat nanti. Inilah peluang kita. Baik. Padahal saya sambung lagi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, mengajarkan kepada umatnya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ni doa tadi. Jumpa dah. Wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada ilmu yang tidak memberi manfaat, dan daripada hati yang tidak khusyuk, dan daripada amalan yang tidak diangkat, maksudnya tidak diterima, dan daripada doa yang tidak didengar, yakni tidak dikabulkan. Jadi tak jauh dari empat ni. Dia boleh hafal adalah siapa yang tak hafal lagi doa ni, boleh beramal dah.
Boleh duk pakat-pakat amal dah. Supaya nanti kita jumpa doa hal lagi, kita boleh tambah lagi doa dah. Ni kita ni doa habis doa makan. Doa sudah makan, doa masuk jamban. Kira makan dengan jamban. Jadi kita adalah tambah sikit noh. Bagilah tambah antara ni satu lagi tuan-tuan. Ibu-ibu, ayah-ayah yang banyak ramai di sini. Ada satu doa yang saya ingat mungkin tuan-tuan pun ada dapat tu dalam video tu tentang doa yang elok kita amal apabila kita dah mencecah usia senja. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim kan. Ada hadis tersebut yang Nabi bila sembahyang dalam setahun sebelum baginda SAW wafat, dia punya tasbih rokok dia, tasbih sujud dia dah tukar, ubah dah. Tak baca macam subhanallah yang kita dah baca lalu dah. Dia ubah. Jadi carilah doa tu, elok diamalkan dah. Macam mana doa dia? Saya kata nak subhanakallahumma wa bihamdik. Bukan tu. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Macam tu. Subhanak Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafirli. Boleh cek balik tu. Tu doa dia. Di belakang dia itu adalah Allahumma ghafirli, ya Allah ampun aku. Setiap kali rokok, setiap kali sujud, itu bacaan dia. Baik. Sama lagi. Tapi tak masuk tu lagi noh. Awal lagi. Dan syaitan juga melupakan engkau. Nampak? Ini adalah antara macam mana kita nak seimbangkan semangat nak belajar, semangat nak tambah ilmu dengan semangat nak beramal, semangat nak melaksanakan apa yang kita dah tahu. Itu kena seimbang semua benda tu. Okey. Jadi Imam Ghazali kata syaitan juga melupakan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min nar faqultu man antum qalu kunna na'muru bil khair wa la na'tihi wa nanha 'anil syarr wa na'tihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia, aku Nabi SAW kata melalui pada malam aku diisrakan. Mana pada malam Isra Mi'raj. Nabi cerita pada malam Isra Mi'raj apa dia jumpa, apa dia nampak. Nabi kata malam aku diisrakan dengan satu kaum. Nabi nampak satu kaum yang dipotong lidah mereka dengan gunting dari api neraka. Gunting buat daripada api. Nak bayang macam mana? Gunting buat daripada api. Berbara merah tu dia menyala. Gunting lidah. Pap. Maka aku bertanya, siapakah kamu semua ni? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Ulang balik sekali lagi. Kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain buat baik, tetapi kami tidak melakukan kebaikan tersebut. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami mengerjakannya. Kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, sebaliknya kami pula yang melakukannya. Na'udzubillah min zalik. Saya bila nak baca ni kita jadi takut. nak mengajar jadi takut tu pasal ni ya. Kan? Tapi macam mana kan? Kena habaq jugalah, kena sebut jugalah. Dalam masa yang sama kita tahu diri kita ni lemah. Okey. Kita ni adalah manusia. Manusia ni dia memang ada banyak kelemahan dan kekurangan. Maka dengan sebab kelemahan dan kekurangan itulah maka kita senang terjebak dengan dosa. Tambahlah ada syaitan duk ganggu kita, tipu kita. So kita mudah terjebak dengan dosa. Dan kadang-kadang kita tak sedang itu adalah dosa. Kita dah menyangka tak ada apa-apa. Tapi pada rupanya itulah dosa. Maka sebab itulah Nabi kata, sebaik-baik siapakah orang yang berdosa? Siapakah pendosa yang terbaik? Ada pendosa yang terbaik? Ada.
Orang yang berdosa yang terbaik ialah al-khatta'una, orang berdosa yang terbaik yang buat salah tapi dia dikira orang yang bagus. Kenapa? Kerana dia adalah at-taibun. Tu dia. So solusi dia apa? Kita ni kita tak boleh nak tunggu kita perfect, baik sungguh 100% baru kita nak ajak orang buat baik. Tak boleh. Pakai tak nak siapalah ajak orang buat baik. Nabi seorang lah kan. Kita ni ada kelemahan, kekurangan. So kita tak boleh tunggu diri kita perfect 100% baik baru kita nak ajak orang buat baik. So sebaliknya apa kita kena buat? Sambil-sambil kita buat baik, sambil-sambil tu kita ajak orang buat baik. Sambil-sambil kita ajak orang lain buat baik, dalam masa yang sama kita juga sedang buat baik. Kita juga proses berusaha untuk memperbaiki diri kita dalam usaha nak buat baik. Kita tak boleh nak rasa kita dah cukup lengkap. Kita dah tak boleh nak rasa kita suci sangat dah. Kita tak boleh nak rasa kita bagus berjurih sangat dah. Suci murni hati kita bak kristal. Kita tak boleh nak rasa macam tu. Kita pun banyak dosa, banyak salah silap. Jadi sebaik-baik orang yang buat silap tadi ni, sambil-sambil kita ada ajak orang lain buat baik sama, sambil-sambil itu kita larang orang buat jahat, kita pun kena ajak dan larang diri kita buat jahat. Kita kena ajak diri kita buat baik, larang diri kita buat jahat. Dalam masa yang sama kita juga kena sedap diri. Sedap ke diri kita bahawa kita ni banyak dosa. Sedap diri kita bahawa kita tak terlepas dari salah dan silap. Sedap diri kita bahawa kita ni kena insaf. Kita ni adalah makhluk yang lemah, senang terjebak untuk buat benda yang tak betul. Maka sebab tu bawalah diri kita menjadi orang yang berwatak apa? Karakter diri kita. Salah satu karakter yang wajib ada pada diri kita ialah at-taibun. Orang yang bertaubat. Kena banyak taubat. Hadirin hadirat sekalian. Ya, kita kena banyak bertaubat. Satu hari tak boleh pisah daripada taubat. Walaupun kita kadang kita tahu kita ni nak baik, tapi kita kena sedar bahawa ada juga benda tak baik yang kita buat. Tapi kadang-kadang kita tak nampak. Jadi sebab tu kena taubat. Maka Nabi SAW dah ajak kita, dia pun bertaubat kepada Allah 72 kali dan ada waktunya 100 kali. Maka kita alim ulama kata minimalnya 72, seeloknya 100 kali. Sehari semalam jangan kuranglah dari 100 kali. Bacalah banyak-banyak. Sebagai bagusnya, cara yang kita nak buat ialah baca istighfar kita tu 1000 kali sehari. 1000 kali banyak. Ada sekali saya sembang-sembang dengan dia kata 1000 banyak ustaz, 1000 jenuh nak buat. 1000 jenuh. Tak jenuh 10 minit kot. Habis tinggi 20 minit habis 1000 tu. Pendek tak usah panjang-panjang. Hak pendek-pendek tu. Hak panjang-panjang baca 10, 7, 10, 25, 50. Hak pendek-pendek macam mana? Astaghfirullah. Baca berapa kali? 1000 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. 100 tu sangat lah. 100 tu ingat dalam 3 minit, 2 minit habis. 100. Kalau 2 minit 100, 1000, darab lah. Tak lama. Fokus. Baik. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Kita berhenti tang tu dulu. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang baik semuanya adalah kepunyaan Allah Ta'ala. Salah silap, mohon kemaafanlah daripada diri saya yang banyak kekurangan dan kelemahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini diterima oleh Allah sebagai amal yang soleh. Dan apa benda baik kita terima, kita amalkan. Kita jangan lupa untuk sebarkan. Sebarkan salam, sebarkan kebaikan dalam hidup kita. Mudah-mudahan bila kita meninggalkan alam ini, apa yang kita sebarkan tu akan terus berpanjangan dan menjadi pahala jariah untuk kita. Itu yang kita harapkan insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi. Allahumma ihdina bihidayatil Qur'an. Allahumma ihdina bihidayatil Islam. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyidna bil hilmi
وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وذرية طيبة وداعيا إلى الله وسراجا منيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.